Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis perasmian Konvensyen Tahunan Amanah Negeri Perak kali yang kelima. Yang dihormati Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Nasional dan juga perasmi kita pada pagi ini, yang berhormat Haji Khalid Abdul Samad, yang dihormati Pengerusi Amanah Negeri Perak yang juga Pengarah Pilihan Raya Amanah Nasional yang berhormat Datuk Haji Asmuni Binawi, Naib Pengerusi Amanah Negeri Perak, Naib Pengerusi Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat Keadilan Negeri Perak, Saudara Muhammad Anwar Zakaria. Terima kasih kerana hadir pada bersama-sama pada pagi ini. Jawatan Pimpinan Amanah Negeri Perak, Ketua-Ketua Amanah Kawasan-Kawasan, Ketua-Ketua Sayap Pemuda dan Wanita Amanah Negeri, para perwakilan, para media dan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita taufik dan hidayah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Saya bagi pihak seluruh ahli jawatankuasa Konvensyen Tahunan dengan berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua div-div berhormat, para tetamu dan sahabat seperjuangan sekalian atas kesudian melapangkan masa untuk menghadiri Konvensyen Tahunan Amanah Negeri Perak kali yang kelima pada pagi ini. Sesungguhnya Konvensyen adalah satu medan untuk kita bermuhasabah dan merancang pergerakan dan hala tuju amanah negeri Perak untuk yang akan datang ini. Ini adalah satu proses penambahbaikan dalam semua aspek bagi mengukuh dan melancarkan lagi perjalanan parti kita. Saya berharap agar Konvensyen kali ini dapat mencetuskan idea-idea baru, pandangan yang tajam dan cadangan-cadangan yang bernas dan realistik untuk diimplikasikan dalam amanah negeri Perak. Amanah Negeri Perak adalah hak semua ahli amanah, maka kita bersama-sama bertanggungjawab membantu dari segenap sudut. Bagi pihak jawatankuasa Panitia Konvensyen, saya memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada kelemahan dalam Konvensyen kali ini. Setup kedudukan pun kita terpaksa ubah banyak kali kerana pertamanya kita perlu mematuhi SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan yang keduanya kita perlu memberikan ruang kepada ruang konvensyen yang sebegini untuk tahu konvensyen kita pada kali ini. Jadi saya mewakili pihak jawatankuasa Konvensyen Tahunan memohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan pada konvensyen pada kali ini. Ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Haji Khalid bin Abdul Samad, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, yang telah sudi untuk merasmikan Konvensyen Tahunan Amanah Negeri Perak kali kelima ini, dan juga kepada para dermawan serta mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjayakan konvensyen kita pada kali ini. Selamat berkonvensyen. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan tinggi ucapan terima kasih kepada saudara Salman Desali atas ucapan haluan yang telah disampaikan. Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata, awal dari pengetahuan itu ialah diam, lalu mendengar, kemudian menyerap, mengamalkan dan menyebarluaskan. Seterusnya, ajarkanlah ilmu itu kepada
majlis dengan ini dengan sukacitanya menyebut Yang Berhormat Datuk Haji Asmuni bin Awi, Pengerusi Amanah Negeri Perak, untuk menyampaikan ucap tama pengerusi sempena Konvensyen Parti Amanah Negeri Perak kali kelima. Dengan segala hormat yang dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa rasulina al-amin imamil muttaqin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Yang berbahagia, yang berhormat Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad, iaitu Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Malaysia, selaku prasbi pada pagi ini. Yang berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Niza Jamaluddin, Timbalan Pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Perak, Perangkap Adun Sungai Rapat, dan Pengurusi Amanah Negeri Perak. Yang berbahagia Saudara Anwar Zakaria dan Pengurusi Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat Negeri Perak, semua jawatankuasa pimpinan Negeri Perak, Ketua Sayap, Ketua Amanah Kawasan, para perwakilan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya mulakan ucapan saya ini dengan seruan kepada sahabat-sahabat perwakilan sekalian dan semua hadirin pada pagi yang indah ini, untuk sama-sama kita menjalankan syukur setulusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan kesihatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini bagi menjayakan Konvensyen Tahunan Amanah Negeri Perak bagi kali yang kelima. Terima kasih juga kepada semua yang hadir, para tetamu, para pimpinan, para perwakilan, wakil-wakil media, dan tuan-tuan perempuan sekalian. Kepada Yang Berhormat Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, ini merupakan kali kedua beliau dijemput sebagai prasmi bagi Konvensyen Amanah Negeri Perak, di mana kali pertama beliau telah jemput bagi merasmikan mesyuarat penubuhan Amanah Negeri Perak kira-kira 5 tahun yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, meskipun dalam keadaan yang agak terbatas dan kawalan SOP yang ketat, alhamdulillah kita masih dengan semangat yang jitu dapat hadir di sini dalam suasana yang sederhana tetapi bermakna bagi menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai ahli Parti Amanah Negara Negeri Perak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih di atas komitmen yang diberikan oleh tuan-tuan puan-puan sekalian.
Sudah semestinya juga ruang ini dapat kita manfaatkan sebaiknya untuk sama-sama kita melakukan muhasabah dan membuat koreksi dalam menilai prestasi para pimpinan dan mengemukakan pandangan yang konstruktif untuk kebaikan bersama. Justru itu kehadiran tuan-tuan semua ini sangat dihargai. Semoga sepanjang apa yang saya ingin sampaikan ini juga dapat memberi sedikit sebanyak bekalan buat semua para perwakilan untuk dibawa pulang ke kawasan masing-masing dan dicernakan bersama rakan-rakan ahli parti yang lain di peringkat tuan-tuan di sana. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wala kunta fadzan galizal qalb lam hazzu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada sahabat-sahabat dan pengikutmu, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari daripada sekelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermuasyarat dan bermusyawaratlah kamu dengan mereka. Kemudian apabila engkau telah berazam, iaitu sesudah bermusyawarat untuk membuat sesuatu keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Para perwakilan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keadaan pada hari ini benar-benar mengajar kita bahawa perubahan boleh berlaku tanpa disangka-sangka dan begitu pantas. Ini termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial dan kesihatan. Di dalam konvensyen sebelum ini kita berkumpul beramai-ramai menghadiri konvensyen parti sebagai komponen kerajaan. Maka sudah tentu pendekatan, ucapan dan isu-isu yang dibangkitkan berkaitan rapat dengan peranan kita sebagai kepimpinan kerajaan. Namun keadaan pada tahun ini berubah dengan perubahan kepimpinan kerajaan negeri apabila kerajaan PH dikhianati melalui pintu belakang oleh rakan komponen sendiri. Serangan pandemik COVID-19 menjadi tumpuan seluruh dunia. Ia sekaligus mengubah cara drastik sistem kehidupan manusia pada hari ini, termasuklah cara kita berkonvensyen dengan kepatuhan kepada norma baru ataupun new norms. Sehingga kini sekitar 1.1 juta jiwa sudah terkorban di seluruh dunia. Lebih 36 juta kes jangkitan dicatatkan. Menurut WHO, angka ini akan terus meningkat dengan kehadiran gelombang kedua, ketiga dan seterusnya. Ia benar-benar menjadi satu malapetaka besar dalam perkembangan dunia hari ini. Di Malaysia pula, jumlah kematian yang dicatatkan adalah sebanyak 159 setakat ucapan ini dibuat. Dengan jumlah kes direkodkan melebihi 16,000 di seluruh negara. Laporan juga menunjukkan kes terus meningkat dari sehari ke sehari. Sudah sepastinya keadaan ini akan mengusarkan rakyat semua. Lebih merumitkan, Malaysia berdepan pula dengan ketidaktentuan politik yang berterusan. Kedudukan kerajaan yang tidak stabil, sama ada peringkat nasional ataupun negeri. Perbalahan sesama parti dan kepimpinan dalam blok kerajaan malah juga berlaku di dalam blok pembangkang, memburukkan lagi keadaan ini. Dengan kadar pengangguran yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan sebanyak 826,100 penganggur, hilang punca pendapatan dan dijangka terus meningkat selepas tempoh moratorium berakhir Oktober ini. Kebimbangan demi kebimbangan terus menghantui rakyat, lantas mengundang masalah berantai yang menghimpit kehidupan rakyat Malaysia seluruhnya. Dengan arahan dan polisi yang tidak jelas serta sistem penyampaian yang kurang cekap dalam menangani isu ini, kerajaan terus dihambat kemarahan rakyat yang semakin vokal meluahkan perasaan dan
pandangan mereka. Kita dapat lihat seluruh segmen masyarakat menuntut kerajaan membawa satu atau membuat satu solution yang tuntas dan meyakinkan. Dari anak-anak di pusat asuhan kanak-kanak, murid-murid di bangku sekolah, anak-anak muda di universiti dan kolej, para graduan, pengusaha industri kecil dan sederhana, pasukan barisan hadapan, para usahawan, petani, nelayan, golongan buruh, dan seluruhnya memerlukan sebuah dasar dan polisi yang dapat mengimbangi kesan daripada masalah yang mereka hadapi. Suasana ini menimbulkan kegelisahan rakyat. Kegelisahan ini hanya mampu diredakan dengan adanya sebuah kerajaan yang stabil, bertanggungjawab, empatik dan pantas membuat keputusan. Namun, sejak Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, angkara rencana pintu belakang atau setengahnya menggelar kerajaan tepuk atap, jalan keluar kepada kemelut ini dilihat semakin buntu. Kebuntuan ini seharusnya dipecahkan dengan satu alternatif untuk penyelesaian yang meletakkan kepentingan nasional mengatasi segala-galanya. Parti Amanah Negara sememangnya bersimpati dan merasai kepahitan yang dihadapi oleh rakyat. Namun dengan keterbatasan upaya politik dan kedudukannya hanya sebagai pembangkang, kita tidak lagi berperanan menjadikan rencana yang berskala besar dan berstruktur seperti kedudukan kita sebagai kerajaan sebelum ini. Maka untuk itu saya menyeru kepada sahabat-sahabat perwakilan dan kepimpinan sekalian, mainkanlah peranan semaksimal mungkin di lapangan untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang benar-benar terjejas dengan masalah ini. Sebagai parti yang meletakkan teras peduli dalam perjuangan, hadirkanlah rasa kasih dan sayang kita atas kapasiti dan kemampuan yang ada bagi memperlihatkan bahawa amanah kekal terus menggalas peranan sebagai suara rakyat serta sentiasa merasai dan nadi keperitan rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud seperti mana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya, tetapi bersifat umum, iaitu untuk seluruh rakyat manusia. Tuan-tuan dan puan para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, mutakhir ini perkabaran yang berlegar di kalangan kita ialah yang bersekitar keadaan politik semasa, termasuk hal berkaitan tentang pertukaran kerajaan persekutuan, menjadi sesuatu yang mengundang polemik. Tidak kurang juga yang mencipta pelbagai spekulasi dalam menambahkan lagi perhidangan politik. Dalam menambahkan lagi perhidangan politik semasa yang sudah pastinya mengundang pelbagai reaksi. Keadaan ini meskipun dikatakan begitu sulit dan diklasifikasikan sebagai rasa besar, namun kegairahan penyokong khususnya ahli parti kadang-kala melangkaui sempadan yang sepatutnya. Setengah penyokong begitu teruja untuk melihat kerajaan kembali kepada Pakatan Harapan. Ya, ia menjadi harapan kita semua agar mandat rakyat diambil semula daripada para pengkhianat. Namun harus diingat bahawa sebagai pimpinan yang menerajui negeri maupun di kawasan masing-masing, disiplin berorganisasi seharusnya menjadi keutamaan dalam menghadapi apa jua keadaan. Maka dengan sebab itu, saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua, sama ada yang di atas ataupun di bawah, agar perkara ini kita serahkan urusannya kepada kepimpinan parti yang berautoriti untuk mengurus dan menyelesaikannya. Kepercayaan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada pimpinan ini, insya-Allah akan digunakan sebaiknya untuk membuat keputusan yang terbaik, bukan saja kepada parti, malah juga kepada negara. Dalam keadaan ini, saya berharap agar apa jua keputusan yang diambil, sebagai ahli parti yang mementingkan kepada disiplin dan nilai-nilai suatu perkara secara nasional, maka segeralah kita merapatkan saf dan menerima satu-satu keputusan sebagai keputusan bersama.
Soal disiplin berorganisasi ini bukan sahaja merujuk kepada isu ini, tetapi juga kepada perkara-perkara yang lain. Sesungguhnya kejayaan sebuah organisasi atau dalam konteks politik yang disebut sebagai parti terletak kepada tradisi mesyuarah dan disiplin untuk akur terhadap keputusan parti melebihi kepentingan pribadi. Tuan-tuan, para hadirin, perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Pada Ogos yang lalu, kita dikejutkan dengan berita kekosongan kerusi N58 Dun Slim atas pemergian Allahyarham Yang Berhormat Datuk Muhammad Qushairi bin Abdul Talib. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas rohnya. Pilihan Raya kecil Dun Slim menjadi medan ujian kepada jentera amanah. Jentera Pilihan Raya amanah khususnya di Negeri Perak. Meskipun kerusi tersebut ditandingi oleh calon bebas iaitu pejuang yang menentang Barisan Nasional, namun atas semangat setia kawan, amanah mengulurkan bantuan kepada calon pejuang. Secara keseluruhan, atas kapasiti saya selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya Amanah Nasional, telah melihat komitmen yang diberikan oleh petugas-petugas parti begitu membanggakan, walaupun kerjasama di antara petugas-petugas komponen PH masih boleh dipersoalkan. Dalam konteks sumbangan yang diberikan oleh Amanah Perak khususnya daripada respon dan laporan petugas media yang kita terima, juga seperti yang dicatatkan dalam kajian lapangan oleh pengkaji politik, rata-rata mengatakan Amanah benar-benar mempunyai iltizam dan gerak kerja yang agresif dan tersusun di lapangan. Saya sendiri telah melihat kesungguhan petugas awan dalam melaksanakan tugas mencula dan di PDM. Pemuda yang komited dengan tugas membuat telecula dan sebaran maklumat di media sosial. Media Oren yang membuat liputan ceramah-ceramah kelompok melalui FB Live. BPR yang sentiasa mengambaskini perkembangan sokongan dan penyemak kepada kerompongan yang berlaku yang perlu diselesaikan. Penyelarasan pihak Pacaba dan di PDM yang diamanahkan dan aktiviti-aktiviti sokong yang lain yang sedikit sebanyak memberi pengalaman kepada petugas-petugas kita. Untuk itu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat. Namun, apa yang perlu diperhatikan adalah keputusan PRK tersebut. Statistik bilangan undi yang berjaya kita raih berbanding pihak lawan menjawab beberapa persoalan yang bermain di minda kita sebelum ini. Bentuk dan bagaimana pola sokongan pengundi Melayu luar bandar khususnya menjadi panduan dan wake up call kepada Amanah Negeri Perak untuk mengorak langkah dan strategi menuju PRU ke-15 nanti. Meskipun kita boleh menyangkal hujah atau tafsiran daripada keputusan tersebut yang secara jelas tidak sepenuhnya mewakili Parti Amanah atau Pakatan Harapan, namun pemboleh ubah yang ada dalam PRK tersebut menatijahkan keputusan yang hampir tepat dengan kajian yang dibuat oleh Ilham Center yang telah dibentang kepada pimpinan Amanah Perak dalam retreat di Pulau Pangkor sebelum ini. Hakikatnya setakat ini pengundi Melayu masih belum benar-benar yakin akan kemampuan PH untuk mewakili suara mereka. Dalam dapatan kajian pola sokongan kepada Amanah di beberapa dun Negeri Perak, Parti Amanah sebenarnya telah pun dikenali sebagai sebuah parti politik yang aktif mengambil bahagian dalam pilihan raya. Rata-ratanya mengenali Amanah sebagai sebahagian daripada anggota komponen di dalam parti, di dalam Pakatan Harapan. Namun, berdasarkan keputusan PRK dan dapatan kajian tersebut, data yang diperoleh memperlihatkan tahap sokongan pengundi Melayu masih tidak memberangsangkan. Namun ingin saya ingatkan kepada semua bahawa ini bukanlah pengakhiran kepada perjuangan kita. Pengajarannya adalah ia menyedarkan kita bahawa usaha menawan hati pengundi Melayu perlu terus giat dijalankan dan sememangnya memerlukan stamina politik yang tinggi.
Isu-isu yang melibatkan orang Melayu perlu ditangani dan diberi pencerahan dengan lebih agresif dan konsisten. Kita tidak boleh sekadar menafikan tohmahan pihak lawan semata-mata, tetapi kita juga harus tampil dengan kehadiran sebagai untuk meyakinkan dan penyelesai dan pembela kepada isu-isu fundamental yang sering menjadi kepada pihak lawan kita. Untuk itu, di sebalik dasar inklusif, Amanah mestilah dilihat sebagai parti yang menjuarai isu-isu Melayu dan Islam di dalam BH. Amanah mesti mampu memperlihatkan hala tujunya sendiri dengan jelas. Amanah mestilah terlebih dahulu menjadi parti yang kuat untuk memberikan sumbangan kekuatan kepada BH, bukan sebaliknya. Saya yakin dan pasti dengan dinamisme politik Malaysia pada hari ini, dengan strategi dan gerak kerja yang betul, kita berupaya mendapatkan kepercayaan segmen pengundi Melayu desa. Kita harus tampil sebagai sebuah parti yang mampu melahirkan kepimpinan Melayu Islam yang bermaruah dan berwibawa untuk dijadikan pilihan orang-orang Melayu dan pada masa yang sama tidak mengabaikan sokongan daripada kaum-kaum lain. Cabaran ini sebenarnya harus digalas oleh kita semua sebagai pendukung amanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, menyingkap detik awal kita semua bergandengan tangan melahirkan amanah. Barisan kepimpinan dan bakat yang mengemudi kapal ini sedia dimaklumi, mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Amanah mempunyai sumber manusia dan potensi yang cukup besar, terdiri daripada golongan aktivis, profesional, agamawan, intelektual, bekas pegawai tinggi kerajaan dan dari berbagai latar belakang yang lain. Namun, walaupun dengan sumber yang besar ini, kita masih belum mengoptimumkan keupayaan kita untuk melakar pencapaian yang setimpal dengan potensi yang ada. Oleh yang demikian, kita sewajarnya mencari ruang-ruang yang boleh diperbaiki dan dimajukan dalam konteks menerajui kepimpinan setiap peringkat agar potensi yang ada tidak disia-siakan begitu sahaja. Sudah semestinya potensi ini harus selari dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan, di samping panduan dan pedoman daripada pengalaman pemimpin-pemimpin awal, termasuk pendiri awal parti ini. Kita tidak boleh lagi bersikap inferiority complex dalam berdepan dengan cabaran semasa politik, apatah lagi dalam kecelaruan kepimpinan yang akhirnya memangsakan amanah sendiri. Sejarah menunjukkan dalam perseteruan negara-negara besar di dunia yang sering menjadi mangsa kepada masalah perseteruan tersebut adalah negara-negara kecil yang tidak bersalah. Amanah tidak boleh dimangsakan sedemikian. Meskipun kita dilihat kecil, namun idea dan visi kita seharusnya lebih mekar daripada yang lain. Kekuatan parti kita bukan bergantung kepada wang yang banyak dan aset yang melimpah. Memang kita tak ada wang dan kita tidak ada aset. Kekuatan parti kita ini bukan dengan gayutan kepada usahawan-usahawan atau tokoh-tokoh besar seperti mana parti-parti lain. Kekuatan parti kita adalah kerana adilisme yang meletakkan Islam sebagai jati diri perjuangan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta tanah air ini sebagai matlamatnya. Kerana itu, ungkapan Islam rahmat seluruh alam menjadi azimat perjuangan kita semua. Juga kita mesti mampu memperlihatkan diri kita sebagai sebuah parti alternatif Islam yang lain sesuai dengan fiqh Malaysia, yang rencam dengan budaya, kepercayaan dan etnik kaum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peranan dan posisi penting anak muda sering menjadi perhatian setiap parti yang mengintai peluang untuk meraih sokongan golongan ini. Kita juga melihat telah muncul satu lagi kumpulan yang mengidentikan diri mereka sebagai perwakilan khusus anak muda untuk bersama berpartisipasi dalam kancah politik tanah air. Dalam usaha menyediakan barisan pelapis parti dan kepimpinan muda, wajar diwujudkan sinergi hikmatus syuyush wa hamasatus syabab, iaitu gabungan kebijaksanaan orang lama dan semangat orang muda. Dan apabila saya mengatakan
orang bergolongan muda ini termasuk juga wanita muda, dan bukan hanya khusus kepada para pemuda atau syabab sahaja. Gunakan ruang yang seluasnya yang disediakan oleh parti untuk belajar, melatih diri, membina ilmu dan memperkembangkan potensi kalian dalam kepimpinan. InsyaAllah, di Negeri Perak ini saya sangat-sangat menaruh harapan yang tinggi untuk melihat barisan pelapis muda tampil ke hadapan dan berani untuk terus menggalas amanah yang bakal diwariskan. Justru itu, persiapkanlah diri, tuan-tuan. Hadirkan diri dan adab yang tertib, dengan adab yang tertib, untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kepimpinan senior yang ada, di mana pada bila-bila masa akan menyerahkan tanggungjawab ini kepada kalian semua. Sepanjang Pakatan Harapan memerintah, perkhidmatan dan pencapaian kita dirasa 19, Kerajaan Negeri Perak telah mencatat kutipan hasil 1.15 bilion dan lebihan sebanyak 52.3 juta. Pencapaian ini merupakan 106% berbanding sasaran yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan pada masa itu. Malah dalam titah diraja Dun Negeri Perak pada bulan Mei yang lalu, Kebahaduli Tuanku Sultan Perak turut menghargai dan mengucapkan tahniah atas kejayaan yang telah dicapai. Ini menunjukkan kita berupaya untuk mengurus dan mentadbir kerajaan mengikut selunas good governance seperti yang kita perjuangkan, walaupun di sana sini masih terdapat beberapa kelemahan dan ruang yang perlukan kepada penambahbaikan. Cuma sudah semestinya bagi mereka yang tidak mempunyai jiwa yang tulus untuk mengabdi kepada rakyat, golongan ini akan mencari jalan menyimpang bersama pengkhianat untuk kepentingan diri. Mudah-mudahan kita terhindar daripada termasuk ke dalam golongan ini. Bergerak ke hadapan, situasi kini menuntut kita untuk mengisi ruang demokrasi dengan kebijaksanaan baru yang segar. Dalam keadaan yang seolah-olah kehilangan kompas politik, falsafah harapan itu harus dinyalakan dan disegarkan semula. Rakyat sebenarnya masih menaruh harapan kepada kita untuk membina semula negara ini dengan prinsip-prinsip universal untuk membawa kesejahteraan yang lestari kepada Malaysia. Bagi merealisasikan perkara ini, marilah sama-sama kita terus memperkemaskan pasukan dan azam kita dengan menunjukkan kesungguhan dan teladan yang baik bagi meraih kepercayaan rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, marilah kita semua membulatkan tekad, mengerah seluruh kudrat, menyalakan harapan rakyat dan cekal untuk terus menggalas amanah. Jutaan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Khalid Abdul Samad, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, yang sudi datang untuk merasmikan Konvensyen Amanah Negeri Perak bagi yang kali kelima ini. Terima kasih juga kepada semua yang hadir, Majlis Pimpinan Pakatan Harapan Perak, para media, semua yang terlibat dalam jangka konvensyen ini, termasuk juga terutamanya kepada Jawatankuasa Konvensyen, semua perwakilan petugas arif, pengurusan Hotel MH Ipoh atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan Konvensyen Amanah Negeri Perak kali kelima ini. Mudah-mudahan segala amal yang dikerjakan akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berpanjangan, dan segala salah dan silap saya mohon keampunan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, siru ala barakatillah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Azmini bin Awi, Pengurusi Amanah Negeri Perak, atas ucap tama pengurusi Konvensyen Amanah Negeri Perak kali ini. Daun semulur di Pekansari, batang dirami, rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi.
kata perasmi hajatnya kami. Kalau Tuan Pikat Kenari jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berhormat Khalid bin Abdul Samad, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, bagi menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan Konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Perak kali yang kelima. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, yang dihormati dan dikasihi saf pimpinan Parti Amanah Negara peringkat negeri Perak, para perwakilan, pemerhati, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, serta para media yang hadir sekalian. Pada mulanya, sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan bertemu, walaupun dalam suasana zaman COVID-19 yang kelihatan semakin mengganas dengan peningkatan jumlah yang dijangkiti yang semakin meningkat setiap hari. Sama-sama kita doakan semoga cabaran ini dan ancaman ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin, dan kita, seluruh negara dan seluruh dunia dapat dibebaskan daripada ancaman ini dengan kadar yang seberapa segera. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita dalam Parti Amanah Negara menghadapi satu cabaran yang kalau kita ikhlas pada diri kita sendiri, kita kena akui kita tak dapat lepaskan diri kita daripada masalah ini, walaupun sudah 5 tahun dalam medan. Masalah yang utama yang kita hadapi ialah kita tak dapat lepaskan diri kita daripada label-label yang tertentu, sama ada atas sebab tindakan kita sendiri ataupun oleh kerana serangan yang bertubi-tubi yang menimpa kita sejak dari awal lagi. Bila kita ditubuhkan dan lahirnya Parti Amanah Negara, kita diserang dengan begitu hebat oleh rakan-rakan daripada parti lama kita, dan kita diberikan imej sebagai parti yang ditaja oleh DAP. Sekarang imej itu tidak dapat kita atasinya dengan sepenuhnya lagi, walaupun kita telah berusaha berkali-kali. Ini bukan satu perkara yang mudah, kerana
masyarakat kita tak faham politik yang berasaskan kepada prinsip. Mereka lebih memahami corak politik yang tukang ikut ataupun tukang kagum dan taat dan patuh kepada pihak-pihak yang tertentu. Apa perjuangan amanah? Hingga hari ini mereka tak faham. Mereka ingat kita ditubuhkan untuk menjadi khadam kepada DAP. DAP yang mewujudkan amanah dan DAP yang membiayai amanah. Walaupun kita mempunyai prinsip-prinsip yang jelas yang menyebabkan penubuhannya dianggap sebagai satu kewajipan ke atas diri kita. Berjuang atas prinsip kadang-kala tak nampak, kerana kadang-kala prinsip-prinsip itu sama. Kita kata kita tak mahukan perkauman, DAP pun tak nak perkauman. Kita kata kita nakkan keadilan, DAP pun nakkan keadilan. Kita menentang rasuah, menentang kezaliman, DAP pun nak benda yang sama. Lalu mana bezanya? Dan oleh kerana tak nampak bezanya, maka kita dilihat sebagai mengikuti telunjuk DAP. Sekarang ni timbul pula label yang lain. Anwar Inas, yang dulu merupakan label yang kita terpaksa hadapi semasa kita berada di dalam PAS. Kerana sokong Anwar, nakkan Anwar, kata-kata sama dengan Anwar. Kerana sekali lagi kita berjuang atas prinsip-prinsip yang mempunyai persamaan. Apa yang Anwar sebut, kita setuju. Dia nakkan reformasi ke arah keadilan. Kita pun nakkan reformasi ke arah keadilan. Dia menentang juga kezaliman. Kita pun menentang juga kezaliman. Ya? Dan tiba-tiba bila timbul pula krisis dalam PH, timbul pula label yang lain. Pengkagum Tun Mahathir pula dah. Ya? Seolah-olah amanah ni tak ada yang kita perjuangkan, peranan yang perlu kita mainkan dalam usaha untuk menghasilkan sebuah negara dan masyarakat yang kita idam-idamkan. Ya. Inilah satu masalah. Mungkin oleh kerana walaupun ada pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi tak sehebat Tun Mahathir, tak sehebat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi walaupun tak ada satu individu yang menyerlah seperti mereka, amanah kagum ataupun berpegang teguh dengan konsep collective leadership, dan setakat ini saya merasakan tidak ada mana-mana parti politik yang menzahirkan kesatuan dan kejituan kepimpinan selain Parti Amanah Negara. Bila kita bercakap dengan satu suara. Pendirian kita ada yang sama dengan rakan-rakan kita. Ada juga kadang-kala semestinya berbeza. Bukan atas isu-isu prinsip, tapi mungkin atas isu-isu strategi dan taktik. Saya faham ramai
yang tak selesa bila dilihat pimpinan seolah-olah tidak memberikan satu sokongan kononnya lah, yang 100% terhadap satu pihak. Dalam soal konflik kepimpinan ataupun krisis kepimpinan yang melanda negara kita, Amanah dituduh main dua kolam. Dengan Tun pun nak, dengan Anwar pun nak. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, bagi Parti Amanah Negara, pembangkang ni satu kolam saja. Bagi kita memahami bahawa lawan kita ni bukan semakin lemah walaupun kita nampak begitu. Hakikatnya dia semakin kuat. Dan hujahnya dan buktinya ialah keputusan hampir ke semua pilihan raya kecil setelah jatuhnya Pakatan Harapan. Kita tak boleh nafikan. Dulu kita hadapi PAS dan UMNO secara berasingan. Sekarang ini kita hadapi mereka dalam keadaan mereka bersatu. Dulu kita hadapi mereka secara berasingan dan bersatu bersama kita. Sekarang ni kita hadapi mereka dalam keadaan mereka bekerjasama dan bersatu juga bersama mereka. Lalu bagaimana mana pihak yang menganggap bahawa PRU 15 ni mudah, Dulu PRU 14 kita menang, PRU 15 pun kita boleh menang. Tak perlu pada kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Pejuang dan Warisan dan Muda dan sebagainya. Tak, kita cukup kuat. Dulu kita menang PRU 14. Kita kena faham, suasana politik berubah. Setakat ini, walaupun mereka berbalah, mereka bersatu. Mereka tahu masa bila perlu diketepikan perbezaan. Dan mereka hadapi kita dalam pilihan raya, walau ke PN ke, MN ke, GRS ke, yang mereka wujudkan secara saat-saat terakhir. Mereka tahu masa dan ketika apabila perbezaan mereka perlu diketepikan. Tapi malangnya kita tidak. Menuntut kesetiaan hanya pada satu. Dan sanggup berpecah dengan yang lain. Sedangkan kita pembangkang. Dan sepatutnya usaha untuk menggabungkan dan menggemblengkan kekuatan yang ada, walau kecil mana sekalipun, dalam usaha untuk menjatuhkan yang satu itu, sepatutnya menjadi keutamaan. Tapi inilah tragedi yang kita hadapi sekarang. Kesatuan yang ada pada pada PRU 14 seolah-olah tidak dapat kita pertahankan, dan macam mana sekalipun masih ada yang ingin dan menuntut dan mendesak supaya kita pilih di antara dua. Saya nak beritahu, setakat ini pendirian pimpinan Parti Amanah Negara ialah pembangkang itu satu kolam, dan usaha untuk menggembleng tenaga dan sokongan bersama untuk hadapi musuh yang satu itu adalah pendirian kita. Dalam soal ini kita tak ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita tak ikut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita memberitahu kedua-dua mereka, put aside your differences.
dan letakkan kepentingan negara sebagai yang terutama. Ya. Kalau ada yang berpandangan sebaliknya, itu hak masing-masing. Saya tak boleh ubah kecenderungan pribadi setiap seorang. Ya. Tapi dari segi strategi dan taktik untuk hadapi PRU ke-15 yang akan datang, itulah pendirian kita. Kita boleh berhujah, tapi keputusan yang dibuat, yang disebutkan tadi, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Ya. Dan mereka bermesyuarah dalam menentukan sikap dan pendirian, dan setelah menetapkan azam, mereka bertawakal kepada Allah. Ini pendirian kita. Ya. Memang ada kecenderungan masing-masing. Dan ada yang berkata, kenapa macam nampak seolah-olah pimpinan pula berpecah? Tak. Pendirian parti satu. Pendirian yang ditetapkan dalam mesyuarat. Yang tak ikut mesyuarat, yang tak hormat mesyuarat, tu kita tak boleh buat apa-apa. Ya. Negara kita, for better or for worse, is a democracy. Negara kita, sama ada untung ataupun rugi, adalah sebuah negara demokratik, dan oleh kerana itu kita membenarkan individu-individu atas nama individu, atas nama NGO, mereka nak bawa pandangan yang sedikit berbeza, tapi pendirian Parti Amanah Negara, pendirian parti adalah perlu adanya satu gabungan dan kerjasama yang kuat dan mantap untuk hadapi PRU 15. Musuh-musuh kita sedang berusaha untuk melaga-lagakan kita. Usaha untuk lagakan Anwar dengan Tun, usaha untuk lagakan Anwar dengan Syafiq Afdal, usaha untuk melagakan PKR dengan Amanah, usaha untuk lagakan PKR dengan DAP, semua sedang diusahakan. Ya? Kalau kita nak ikut kecenderungan-kecenderungan ini, maka musuh kita yang berjaya. Ya? Dan kita boleh yakin bahawa apa yang berlaku sepanjang tempoh jatuhnya kerajaan PH dan diadakan pilihan raya kecil, khususnya yang penghujung-penghujungnya, yang baru-baru ni, akan berulang di peringkat PRU ke-15. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya nak sampaikan ialah Parti Amanah Negara ini, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ni ada perjuangan kita. Kita bukan pengikut, walaupun itulah apa yang ingin dilabelkan kepada kita. Pengikut pada DAP, pengikut pada Anwar, pengikut pada Tun, pengikut pada mana-mana pihak. Kita bukan pengikut. Kalau kita nak jadi pengikut, kita kekal duduk dalam PAS. Wala. Ya, taat. Tak payah nak pertikai. Ikut saja. Tapi kita keluar kerana kita ada prinsip-prinsip yang kita ingin perjuangkan, yang kita rasa prinsip-prinsip ini amat penting untuk menentukan bahawa negara kita dan bangsa kita, sama ada orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini,
maka kita boleh maju. Dan kita boleh mencapai kejayaan. Dan kita boleh capai perpaduan dan keamanan. Prinsip-prinsip yang terutama. Saya nak ulangi. Benda ni bukan benda yang baru, tetapi kita kena sering kena ingatkan diri kita kembali. What are we in this political arena for? Kita berjuang dalam pentas politik ni untuk apa? Kita bukan berjuang supaya nak dapatkan jawatan. Parti Amanah Negara bukan platform untuk mana-mana individu nak kejar dan capai cita-cita politiknya. Kita dan ahli-ahli kita tidak redha dan tidak sanggup untuk diperalatkan oleh mana-mana individu supaya dia boleh jadi pemimpin, supaya dia boleh jadi hebat. Kita berjuang untuk prinsip-prinsip. Kita nak lihat negara kita, masyarakat kita menghayati prinsip-prinsip yang boleh menjadikan bangsa dan negara kita bangsa yang maju, negara yang maju, yang disanjung. Tu sebab yang kita bersusah payah. Bukan supaya Khalid Samad boleh jadi menteri, Niza boleh jadi menteri, Azmuni boleh jadi menteri, Mat Sabu boleh jadi menteri dan sebagainya. Tidak. Kita ada wawasan. Kita ada perjuangan. Itulah sebabnya ahli-ahli biasa kita yang tidak ada apa-apa harapan untuk menjadi menteri ataupun apa-apa, dia bersusah payah bertungkus lumus bersama kita. Kita mempunyai idealisme. Yang pertama, seperti nama parti kita, ialah soal amanah. Kita semua tahu 4 sifat yang wajib pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Amanah ni satu daripada 4 sifat yang wajib yang kita anggap penting, asas untuk membina negara dan bangsa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi sesiapa yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Ianya merupakan satu paksi, satu asas yang penting untuk membina negara bangsa kita. Kita tidak mahu konsep cash is king. Kita tidak mahu budaya rasuah. Kita mahu manusia yang kita bina bersama dalam parti kita, dan parti kita membina dalam negara kita manusia-manusia yang beramanah. Bau negara kita ni boleh maju, bau bangsa kita ni boleh maju. Ini wawasan kita, ini idealisme kita. That is why we're fighting. Maka sifat amanah ini mesti kita sendiri hayati. Kerana itu merupakan asas, paksi perjuangan parti kita. Keamanahan, integriti. Kita nak beritahu orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Dayak, orang Kadazan, biarlah kita bina negara kita atas paksi keamanahan ini, di mana pemimpin tidak salah guna kedudukannya. Dan itulah sebabnya kita menentang Tan Sri Mahyudin habis-habisan. Kerana dia menanam budaya politik sogok, beli kesetiaan di peringkat yang tertinggi di dalam kerajaan,
dengan membeli kesetiaan ahli-ahli parlimen melalui jawatan dan sogokan politik. Hancur negara kita. Kerana kita beri jawatan kepada seseorang bukan kerana dia layak, tapi kita nak beli dia punya kesetiaan. Ni rundingan yang terakhir yang sedang dilakukan. Apa lagi yang akan disogok supaya UMNO akan sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya Perikatan Nasional boleh terus berkuasa. Politik sogok yang sebegini adalah penghancur kepada mana-mana negara. And that is why we are fighting tooth and nail nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita harap asas sokongan yang sama tidak diusahakan oleh pihak kita. Yang kedua, prinsip yang kita perjuangkan. Tadi amanah. Yang kedua rahmah. Rahmatan lil alamin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjuk kasih sayang, rahmah kepada siapa yang ada atas muka bumi, maka kamu akan ditunjukkan kasih sayang oleh yang ada di langit. Ni prinsip Parti Amanah Negara. Kita yakin selain daripada persoalan keamanahan, soal kasih sayang terhadap semua yang ada di atas muka bumi ini, sesama manusia, adalah apa yang akan menjadikan bangsa kita dan negara kita yang terbaik. Bukan dasar dog eat dog ataupun siapa yang kuat dia menguasai, tetapi yang kuat mesti membantu yang lemah. Irhamu, tunjukkan kasih sayang. Ini asas kesatuan dan perpaduan. Asas yang kita nak ajar. Kita kena tunjuk, parti kita kena tunjuk, kita kena hayati, masyarakat hayati, barulah kita akan dapat corak masyarakat dan negara yang kita idam-idamkan. Dan prinsip ini orang Islam, minta maaf, orang Islam lupa. Inilah sebabnya kita menentang Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, khususnya Kesatuan Melayu Islam. Nak hadapi yang bukan Melayu, yang bukan Islam. Islam tak ajar begitu. Mesej Parti Islam se-Malaysia dengan mesej Parti Amanah Negara bertembung dalam pendekatan yang sebegini. PAS menyeru orang Melayu Islam bersatu. Lantaklah rasuah ke, zalim ke, orang Islam akhirnya boleh bertaubat masuk syurga juga. Tak adanya messaging, rahmah, kasih sayang, kesatuan, perpaduan. Kita dalam Parti Amanah Negara bertanggungjawab untuk menzahirkan mesej yang sebaliknya. Soal prinsip-prinsip yang lain, kalau tuan-tuan rujuk pada lagu Parti Amanah Negara, walaupun lagu tu boleh dikatakan dihasilkan secara last minute, tapi banyak prinsip-prinsip yang terkandung menentang kezaliman, menegakkan keadilan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan jangan kamu cenderung pada orang yang zalim. Ni semua kita belajar dulu dalam PAS, tapi PAS pun dah tak tahu pergi ke mana. Habis dia punya
GPS dia dah rosak. Dia ikut Waze, dia masuk round, tak tahu mana nak pergi. Ya? Sedangkan semua yang dia sebut dulu, itulah yang kita nak hayati sekarang. Menentang kezaliman, menolak asabiah, menggempur pemikiran asabiah. Ya? Kalau kita nengok lagu Parti Amanah Negara tu, itulah message ataupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya yang cukup penting, yang saya harap kita melihat perjuangan politik kita ini sebagai satu perjuangan yang mempunyai matlamat jangka masa panjang untuk menanam nilai-nilai yang tertentu di kalangan ahli dan di kalangan masyarakat supaya kita menjadi sebagai penyelamat kepada Malaysia, kepada politik Malaysia. Yang malangnya orang rakyat Malaysia ni pun dah ramai dah fed up dah dengan politik. Dia kata politicians ni menyusahkan rakyat. Ya. Berlaku pilihan raya negeri kat Sabah, hasil daripada apa yang berlaku, habis semua politician dibantai. Sedangkan pilihan raya negeri Sabah tu sebenarnya kalau diurus dengan baik, ya, memang boleh dijalankan tanpa masalah. Tapi bila agenda politik mengatasi, ya, segala-galanya, nak tetapkan tarikh balik, nak kena kuarantin, hanya yang balik pada 27 hari bulan. Kenapa? Kerana ngundi 26 hari bulan. Lalu semua petugas balik sebelum 27, selesai masalah. Ya, memikirkan kepentingan politik. Kerana takut kalau letak tarikh yang lebih awal, orang tak pergi, nak bantu, nak buat kerja. Semua takut. Ya. Lalu inilah di antara persoalan-persoalan yang perlu kita tangani, kita perlu tentukan bahawa politik dilihat sebagai satu usaha yang mulia. Politik dilihat kembali sebagai satu usaha yang mulia. Kalau kita lihat kepada takrif politik mengikut siasah syariah, mengikut para alim ulama, ya, siasah syariah hiya istislahul khuluq bi irsyadihim ila tariqil munji fid dunya wal akhirah. Maknanya siasah syariah ataupun politik mengikut syariah Islam, ianya adalah usaha untuk perbaiki akhlak manusia. Dengan pemimpin-pemimpin menunjukkan jalan ke arah ataupun contoh supaya membawa manusia ke arah kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu politik. Bukan this crazy struggle for power yang macam ditakrifkan oleh Machiavelli, ya. Naked struggle for power. Tak ada segan silu. Malu apa bosku? Bila dikatakan naked struggle for power tu, tak malu lah. Nothing to hide, nothing to feel ashamed about. Malu apa bosku? Tak ada akhlak, menipu, pentingkan diri. This is politics. Ni yang kita nak ubah. Dalam Islam dan dalam Parti Amanah Negara, akhlak seperti mana yang dalam lagu kita tu, ya, akhlak terpuji walau di medan juang. Walau di medan juang, akhlak terpuji. Ni yang kita nak. Ada kata-kata Ibn Jauzi, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama tu, iaitu agama Islam ni, keseluruhannya adalah akhlak. Faman faqaka fi khuluq faqaka fid din. Sesiapa yang mengatasi kamu dalam soal akhlak,
mengatasi kamu dalam soal agama. Jangan cakaplah pasal agama kalau akhlak ke laut. Kita inginkan pimpinan Parti Amanah Negara dan ahli-ahlinya bersaing sesama sendiri, menzahirkan akhlak yang termulia supaya bidang politik dan arena politik ini akan dilihat sebagai arena yang dipenuhi dengan akhlak yang terpuji. Perjuangan, pengorbanan, sifat tidak mementingkan diri. Ni yang kita nak. Barulah orang akan kata ahli politik dan kerjaya politik adalah kerjaya yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Parti Amanah Negara parti yang baru 5 tahun. Biarlah kita letakkan parti kita atas landasan-landasan yang kukuh dan betul before it's too late. Sebelum budaya politik yang tak berakhlak menjadi budaya parti, menjadi kebiasaan. Parti kita parti baru, biar kita corakkan bersama mengikut satu acuan dan landasan yang betul dari awal. Walaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai tumahan dan label, khadam di AP lah, Anwar Rinas lah, pengkagum TUN lah, dan sebagainya. Tapi biarlah kita sendiri sebagai satu parti yang baru, yang ahli tak lagi berjuta-juta, we make sure we stay on the right track. Kita semua bertanggungjawab atas apa yang akan terhasil. Kalau kita nakkan budaya yang baru, politik yang bersih, politik yang berakhlak, biar amanah menjadi partinya. Saya tahu kita diuji dalam usia yang muda dengan kemenangan. Dan ujian kemenangan ini jauh lebih sukar dihadapi dengan ujian kekalahan. Tak sampai usia 3 tahun, kita menjadi anggota kerajaan. Ahli masuk ramai. Bila dah jadi kerajaan, dari berbagai latar belakang, kumpulan yang core, yang pengasas, yang pemula, yang memahami hala tuju kita, kita harap boleh membawa semua yang bersama ke arah budaya politik yang baru dan bersih ini. Kerana itu sajalah yang akan menyelamatkan negara kita dan bangsa kita dan masyarakat kita. Ya. Tanggungjawab Parti Amanah Negara cukup besar. Imej Islam, imej masyarakat Melayu, imej politik negara di tangan kita. Biarlah kita dilihat berbeza, walaupun ada banyak persamaan, tetapi biar kita dilihat parti yang teguh berprinsip. Dari segi yang akhir katalah, ya,
dari segi politik, perkembangan politik yang sedang berlaku sekarang ini memang ianya amat merunsingkan. Berbagai-bagai langkah yang sedang dibuka. Usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim kita semua tahu. Usaha Kuli, usaha Tun Mahathir, usaha Zaid Hamidi, usaha Najib, semua mula membuka langkah kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh Muhyiddin dan Azmin Ali memungkinkannya. Dan keadaan politik kita dalam keadaan yang tidak menentu. Apa-apa boleh berjadi. Mungkin Anwar boleh menang, mungkin Kuli, mungkin Tun, mungkin Zahid, mungkin Najib boleh kembali. Rundingan antara Muhyiddin dan UMNO sekarang kita tak tahu apa yang akan dilakukan. Semua boleh berubah. Yang UMNO yang pada satu ketika dah lihat macam dah mati dan dah nak mati, dihidupkan kembali oleh Muhyiddin dan Azmin. Atas sebab langkah khianat mereka yang mementingkan kedudukan dan jawatan bagi mereka. Parti Amanah Negara, kita tak lari daripada apa yang diputuskan oleh Pakatan Harapan. Dan semua yang dilakukan setakat ini, alhamdulillah, konsisten bagi Parti Amanah Negara. We stick to what was decided in Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dan apa yang telah diputuskan, seperti mana saya sebutkan tadi, kita kena kukuhkan PH, kukuhkan kerjasama. Dan itulah sebabnya mungkin ada yang mungkin nampak, ada yang jumpa Kuli, ada yang jumpa Tun, ada yang bersama Anwar, ya. Ni bukan soal main 2-3 kolam, ni main satu kolam, iaitu kolam pembangkang, dan semua usaha untuk nak jatuhkan Perikatan Nasional ini kita akan sokong, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa yang rasa tak jelas, keliru, nakkan penjelasan dan sebagainya, ya, ini bukan nak ada sesi dialog ni, ya. Ini ucapan peresmian, tapi saya sentiasa bersedia untuk bertemu dan memberikan penjelasan, dan saya harap semua di antara kita berperanan, ya, ke arah mengukuhkan Parti Amanah Negara sebagai satu entiti politik yang tersendiri, yang mempunyai prinsip-prinsip dan wawasan tersendiri untuk menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat dan negara, ya. Wallahu alam. Saya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, meresmikan mesyuarat ataupun konvensyen tahunan kelima Parti Amanah Negara Negeri Perak. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.